Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Salam 465, terampun dosa antara 2 Jumaat dan lebih. Kata Al-Imam An-Nawawi, telah berkata ulama bermula makna terampun dosa antara 2 jemaat dan tambah 3 hari itu bahawasanya menentangi ia dengan bahawa satu hasanah dibalas dengan 10 seumpamanya. Maka jadilah hari Jumaat yang memperbuat ia padanya akan ini perbuatan yang bagus pada makna hasanah yang jadi ia dengan 10 umpama. Kemudian kata setengah ashab kita, dan bermula yang dikendaki dengan barang yang antara 2 Jumaat itu ialah daripada sembahyang Jumaat dan khutbahnya sampai kepada seumpama waktu daripada Jumaat yang kedua. Teman diampunkan habis. Sehingga ada ia 7 hari dengan tiada lebih dan tiada kurang. Kemudian dikumpulkan 3 hari lagi, ya, dicampurkan jumlahnya 10 hari. Itulah kelebihan orang yang mengerjakan akan sembahyang Jumaat tadi. Allah Ta'ala berikan lipatan, ya, ziyadah selain daripada 7 hari tadi, wa ziyadatu salasati ayyam, tambah 3 hari. Kemudian masalah 466, bermain-main anak batu atau tikar masjid waktu berkhutbah, apa hukum? So kata baca khutbah dia main anak batu atau dia main tengok kapit baru pula kat masjid, kan? Gelik tak dengar. Maknanya dia melakukan kerja-kerja lain yang melekakan dia daripada mengambil perhatian khutbah yang disampaikan. Kata Imam An-Nawawi dengan hadis yang dalam masalah 464, dalil atas tegah menyentuh bermain anak batu dan yang lain daripada bagai permainan pada waktu berkhutbah. Maknanya jangan soal itu tidak memberikan tumpuan, just to fokus. Kerana yang sudah pada waktu berkhutbah itu mendengarkan. Kerana yang disuruh pada waktu khutbah itu dengar betul-betul, ambil perhatian. Yang diajarkan nasihat dan peringatan oleh khatib. Dan pada hadis ini juga dalil atas suruh berhadap hati dan anggota atas khutbah tu, dan dikendaki dengan lara pada hadis tu, iaitu batal lagi dikeji, lagi ditolak, ya, mana lara, mana pahala dia habis. Dan satu tindakan yang keji, ya. Kemudian babu maja'a fi tabkir ila Jum'ah pula. Bab 467 yang datang ini menyatakan bersegera, datang pagi-pagi. Tabkir maknanya dia datang awal, bukrah, kepada Jumaat. Tetapi kiranya saudaraku adalah datang segera kepada Jumaat itu mendapat darajat pahala yang berlebih-lebihan atas kira datangnya. Kalau datang awal lagi apa sau pahala dia. Maka telah datang hadis yang menunjukkan darajah-darajah, peringkat-peringkat pahala yang berlebih-lebihan, iaitu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badana.
Barang siapa daripada laki-laki atau perempuan merdeka dan abdi hamba yang mandi ia pada hari Jumaat sebagai mandi junub. Mana tak kira dia nak Jumaat ke atau hamba ke atau siapa, dia mandi janabah pada hari Jumaat pagi tu. Sebagai mandi junub pada ratanya dan habis tubuhnya kena air. Mana dia mandi betul, mandi sunat begitu, kena rata habis. Kemudian pergi ia di dalam saat yang pertama kepada Jumaat, maka seolah-olah bersedekah satu, maknanya berseekor, bersedekah ia berseekor unta. Bahasa dia makna seolah dia berekor unta sekor dia bagi lah. Kita nak bagi kambing sekor musim. Ini seekor unta, makna besar, harga ni mahal, maknanya menunjukkan pahalanya besar. Awal lagi besar pahala. Itu yang pertama. Dia mulakan dengan seolah-olah dia qarraba badanah. Dia membuat takarub dengan Ta'ala dengan memberikan seekor unta. Masalah 468. Mandi seperti mandi junub, apa maksud dia? Ya saudara, kepada hadis dalam masalah 467 menyebutkan mandi pada hari Jumaat itu seperti mandi junub. Kata Imam An-Nawawi, bermula makna ialah mandi sebagai mandi junub pada sifat-sifatnya, iaitu ratakan air di badan sebagaimana mandi junub. Mana rata habis. Kalau dia mandi sikit-sikit aja, tak ada, dia kena mandi habis. Inilah yang masyhur pada tafsirnya. Dan kata setengah daripada ashab kita dalam kitab fiqah, bermula dikendaki seperti mandi junub pada hadis ini, iaitu mandi junub hakiki. Yang ni maksudnya jima' dahulu daripada mandi itu. Mana sebelum dia pergi itu dia ada jima', mandi betul lah. Habis. Dan kata mereka itu, dan disunatkan seorang yang hendak pergi Jumaat itu jima' akan isterinya supaya memejam ia akan pandangannya. Itu. Nak pergi Jumaat tu, boleh Jumaat, jima' dulu. Ya. Macam ni. Akan isterinya supaya tujuan memejam ia akan pandangannya, supaya pandangan dia tidak terkawal pada orang lain. Akan dia pergi masjid pun liur mati tengok. Dan tiada bergerak syahwatnya. Maka takwil ini dhaifun. Tapi takwil ni dhaif sangat, lagi batil lagi, tak pakai begini. Dan yang betul ialah takwil yang pertama itulah. Maknanya mandi macam mandi junub. Pada mana super mandi, pada pihak meratakan. Jadi macam mana kita mandi junub rata habis, begitu dalam mandi ni pun diratakan habis mana. Dan satu lagi masalah 469, masalah pergi Jumaat saat pertama, apa maksud? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan pada masalah ini ada khilaf yang masyhur, berlaku kekhilafan pandangan ulama. Mazhab bermula Imam Mazhab Malik dan kebanyakan daripada ashabnya, dan juga mazhab juga Al-Qadhi Husain dan Imamul Haramain, Imam Ghazali penyunggul Imam Dua Tanah Haram. Daripada ashab kita juga semua ni mazhab Syafi'i, bahawasanya dikendaki dengan saat yang dengan saat beberapa masa tu. Pada hadis dalam masalah 467 ni ialah lahzah yang sedikit, beberapa detik yang sedikit, kemudian daripada gelincir matahari itu. Jadi maknanya gelincir matahari cepat dia pergi. Itu setengah pendapat. Dan berkata, iaitulah rawah pada mereka ialah pergi kemudian daripada gelincir matahari, dah masuk Jumaat lah. Dan mendoa mereka itu bahawasanya ini makna pada lurah, dan mendakwa mereka ini makna luratan pada lurah. Dan bermula mazhab Imam kita Syafi'i dan jamhur majoriti ulama daripada ashabnya, dan Ibnu Habib Al-Maliki dan jamhur ulama sunat mereka itu pergi dengan bersegera pagi-pagi kepada Jumaat itu pada awal siang hari. Pas subuh dia pergi dah, berawal sangat. Dan saat pada hadis dalam masalah 467
pada sisi mereka daripada awal siang hari, dan makna pergi rawah adalah ia awal siang hari. Summa raha itu rawah, iaitulah dia pergi pada siang, mana awal dan akhirnya. Dan kata Al-Azhari bermula pada luar Arab, makna ar-rawah itu ialah pergi, sama ada awal hari atau akhir atau pada malam. Dan inilah yang betulnya yang dimenghendaki akan oleh hadis dan maknanya. Kerana bahawasanya Nabi SAW menghabar ia akan bahawasanya malaikat menulis ia akan mereka yang datang dalam saat yang pertama. Mereka tulis. Kemudian datang saat yang kedua hingga akhir. Bermakna saat itu berbeza. Maka apabila keluar, imam dilipat akan keping surat yang tertulis. Bila imam keluar je masuk, dia termimbah nak sembahyang, dia masuk masjid, habis tutup. Kemudian tuan datang tak ada kelebihan yang tadilah. Dan tiada ditulis mereka itu akan yang datang kemudian daripada itu. Tulisan khas ini tak dapat. Dan sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah ia keluar kepada Jumaat berhubung dengan mana gelincir matahari. Keluar aja berarti masuk matahari. Gelincir maknanya masuk zuhur. Iaitu kemudian daripada penceraian yang ke-6. Maka menunjukkan atas bahawasanya tiada sesuatu daripada hadiah dan fadilah bagi orang yang datang kemudian daripada gelincir tadi. Dan kerana bahawasanya menyebutkan saat itu hanyalah, iaitu se-nya adalah ia bagi memecutkan, mana memberikan semangat kita atas datang bersegera pagi-pagi pada Jumaat. Dan menggemarkan pada kelebihan yang berdahulu-dahulu. Mana capai lebih dulu, dia lebih besar. Dan mendapatkan saf pertama dan menantinya Jumaat tadi. Dan berbimbang dengan sunat dan zikir dan seumpamanya. Zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan inilah sekalian tiada hasil ia dengan pergi kemudian daripada gelincir. Orang dah bang nak pergi, mana kita nak buat? Orang dah sibuk nak baca khutbah kan. Dan tiada fadilat bagi mereka yang datang ia kemudian daripada gelincir. Mana masuk zuhur tak ada dah. Sebelum azan tu maknanya banyak kelebihan tadi. Kerana seruan bang adalah ia ketika itu, maka haram tiada datang kemudian daripada maknanya seruan bang, wallahu alam. Jadi maknanya maksud dia sebelum zuhur tu, kelebihan-kelebihan waktu yang pertama, kedua, ketiga, sebagaimana dalam hadis. Dan masalah 470, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah.